Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak bincangkan modul 3. Saya dah send dalam grup. Siapa-siapa yang ada printer tu boleh print. Dan siapa yang tak ada printer tu, kalau ada kopi yang kawan dia punya, dia boleh pinjam photostat. Kalau tak ada juga, awak hanya standby, tulis jawapan dalam buku latihan dulu. Kita tulis je jawapan. Nanti bila dapat modul sebenar, pindahkan jawapan. Okey, nombor 1 kita tengok. Apa tajuk kita? Teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey. Di sini ada nota apakah itu suhu badan, jenis termometer dan gambar termometer. Okey, hanya rujuk nota tu saja untuk kita jawab soalan. Okey, kita tengok yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan suhu badan? Jawapannya ada kat sini. Dia salin saja. Okey. Suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan suatu bahan. Okey, dah ada kan? Nyatakan 4 jenis termometer. Pun dah ada kat sini, dekat depan ni. Okey, 1, 2, 3, 4. Nyatakan jenis termometer yang digunakan tanpa bersentuh dengan pesakit. Okey, termometer yang mana? Antara 1, 2, 3, 4 ni yang mana yang tak sentuh? Yang sekarang yang banyak kita guna ni kan? Okey, jenis termometer. Yang ni lah kan? Nyatakan termometer yang digunakan untuk mendapatkan suhu badan seorang bayi kurang daripada 3 bulan. Seorang bayi yang kecil lah. Yang mana sesuai? Okey, jawapannya ada kat sini ni. Termometer apa yang sesuai? Kalau tak ada kat sini, awak boleh tengok dalam buku teks. Buku teks ada di muka surat 35. 35. Boleh cari sendiri. Buku teks. Buku teks. Okey, seterusnya kita terus kepada muka surat. Okey, yang ini lebih kepada nota. Awak baca nanti. Dekat sini pun ada. Ada jenis termometer yang digunakan untuk bayi kat sini. Ada. Okey. Okey, suhu badan manusia normal. Suhu badan manusia normal dalam sekitar 36.9 darjah Celsius lah. Okey. Kalau melebihi 37 darjah Celsius, seseorang tu dikatakan demam. Okey, termometer. Tak ada apa. Kita tengok seterusnya. Dia suruh kita suai padan. Suai padankan. Suai padankan. Okey. Saya rasa yang ni senang ni. Soalan nombor 1 ni awak boleh buat. Okey. Ini senang sangat. Nombor 2. Wajarkan penggunaan termometer klinik. Wajarkan penggunaan termometer klinik sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan berbanding termometer makmal. Kenapa termometer klinik memberikan bacaan yang lebih tepat berbanding dengan termometer makmal? Okey, kalau apa beza termometer klinik dengan termometer makmal? Kita tengok sini. Beza termometer klinik dengan termometer makmal. Termometer, okey, awak boleh tengok buku teks muka surat 35. Beza termometer klinik dengan termometer makmal ada kat situ. Ada di bahagian termometer makmal nombor 1. Okey, awak cari ada jawapan dekat situ. Nombor 3, rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada salah satu termometer, jenis termometer. Okey. Namakan jenis termometer tersebut. Yang ni pun awak boleh tengok di buku tab muka surat 35. Buku tab muka surat 35. Nota dalam modul ni pun ada juga, awak boleh cari jawapan. Nyatakan julat bagi termometer. Julat bagi termometer ini, julat bacaan dia kan.
Julat bacaan dia, saya rasa ada di mana? Ada tak dalam nota ni? Dia punya jawapannya. Termometer. Termometer klinik. Julat termometer dia. Julat termometer ada. Julat bacaan yang dia boleh ambil kan, julat bagi termometer ni. Okay, tak apa, nanti kita cari. Ada jawapan di dalam buku teks ni, ada ni. Buku teks dia, buku teks ada buku teks muka surat 35. Dia di antara julat dia tidak melebihi 35 darjah Celsius . Okay, namakan bahagian X. Namakan bahagian X pun ada dalam buku teks muka surat 35. Apakah kepentingan bahagian X pun ada di muka surat 35. Semua ada kat situ. Cari jawapan. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 4. Rajah 2 menunjukkan dua jenis termometer. Nyatakan nama termometer P dan Q. P dan Q. Ni boleh tengok muka surat 34 buku teks. Ada jawapan dia. Bandingkan kegunaan. Kegunaan dia pun ada di muka surat 34 buku teks. Apakah kelebihan termometer P berbanding dengan termometer Q? Kelebihan dia, P ni boleh digunakan tanpa bersentuh dengan seseorang. Tu je kelebihan dia. Yang P ni kita tak payah sentuh, yang Q kita kena sentuh. So kelebihan dia lah untuk P ni. Okay. Jika Siti berusia 8 bulan, termometer manakah yang sesuai untuk digunakan untuk menyukat badan dia? Siti berusia 8 bulan. Termometer manakah yang sesuai untuk menyukat suhu badan dia? Kalau 8 bulan, nak pakai termometer mana? Asalnya termometer P lah. Sebab termometer Q ni untuk bayi yang kurang daripada 3 bulan. Okay, sebab dia dah berusia 8 bulan, kita pakai P . Jika suhu Siti telah melebihi suhu badannya normal, apakah kesan sekiranya Siti tidak dirawat dengan segera? Apa jadi kalau tidak dirawat dengan segera? Boleh menyebabkan kematian akibat daripada demam panas. Okey, buat tulis sini. Demam panas dan boleh menyebabkan kematian. Awak buat ayat cantik sikit lah. Okey, bezakan kedua-dua jenis termometer tersebut. Bezakan termometer P dengan termometer Q. Bezakan. Persamaan. Kedua-duanya digunakan untuk menyukat suhu. Kedua-duanya digunakan untuk menyukat suhu. Okey, dia nak perbezaan fungsi. Ada di muka surat 34. Umur pesakit. Umur pesakit. Termometer Q untuk bayi di bawah umur 3 bulan. Yang ni untuk orang dewasa. Termometer P ni untuk orang dewasa. Perlukan sentuhan. Yang ni tak perlu. Yang ni perlu sentuhan. Mana? P tak perlukan sentuhan. Tapi Q perlukan sentuhan. Macam tu lah. Senang je. Okey, kita terus pada muka surat 5. Muka surat 5, 3.2, kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar denyutan nadi? Kadar denyutan nadi ada tak nota kat sini? Ni dia. Ni jawapan dia ni. Ambil je jawapan ni.
kadar denyutan nadi. Okey, ni dia jawapan dia. Okey, salin saja. Apakah yang dikatakan sebagai titik nadi? Okay, apakah yang dikenali sebagai titik nadi? Iaitu tempat merasai nadi. Okay. Bagaimanakah nadi dapat dirasai melalui kulit? Bagaimanakah nadi dapat dirasai melalui kulit? Okey, ni jawapan dia. Apabila jantung berdegup, denyutan nadi dihantar ke arteri-arteri dan boleh dirasa melalui kulit. Ini jawapan dia. Awak salin balik je sebenarnya. Nyatakan bahagian manakah yang menerima denyutan nadi selepas jantung berdegup. Sudah tentulah arteri, ya. Arteri. Okey. Nyatakan 3 bahagian yang terdapat titik nadi pada manusia. 3 bahagian. Dia nak 3 bahagian saja kan? Boleh ambil ni mana-mana yang awak ni. Ni adalah titik-titik nadi pada manusia. Jadi kat dalam buku teks pun ada, kat sini pun ada. Tapi yang ni dia tulis dalam bahasa Inggeris kan? Jadi awak boleh tulis lah. Di pangkal leher boleh. Mana di pangkal leher? Di pangkal leher boleh. Di pergelangan tangan boleh. Ada gambar ni. Di pergelangan tangan boleh. Di bahagian kepala pun boleh. Banyak kawasan lah nadi ni. Di antaranya lah. Okay. Di pergelangan kaki pun boleh. Ini semua bahagian yang boleh dirasai nadi lah ni. Okay. Dia nak 3 saja kan. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar nadi. Faktor-faktor dia. Ni dia faktor-faktor dia ni. Jantina, umur dan aktiviti fizikal. Okay. Ada jawapan dah siap. Okey, kita tengok ke surat 6. Eksperimen 3.1a ada tak dalam buku teks eksperimen 3.1a? Okey, ada. Eksperimen ni. Tujuan eksperimen 3.1a kadar denyutan nadi manusia berdasarkan jantina. Berdasarkan jantina, dia kata rujuk buku teks muka surat 38 dan 39 eksperimen wajib. Ini adalah eksperimen wajib. Kita kena wajib buat nanti. Okey, tujuan awak je salin saja. Salin saja. Kat dalam buku teks ada tujuan buku teks. Penyataan masalah pun ada dalam buku teks. Hipotesis pun ada buku teks. Pemboleh ubah pun ada buku teks. Pemboleh semua ada. Okay, radas. Prosedur. Okay. Prosedur. Boleh baca kat sini. Kita buat 2 kumpulan. Iaitu kumpulan lelaki dengan kumpulan perempuan. Denyutan nadi bagi setiap murid diambil dalam masa 1 minit. Di samping seseorang murid akan memegang jam randik dan menjaga masa. Okey. Dan kita ambil lah kadar denyutan nadi perempuan dengan lelaki. Sebab kita nak tengok faktor jantina kan. Okey. Lepas kita buat eksperimen tu, dapatlah jawapan. Adakah hipotesis anda diterima? Hipotesis dalam buku ni dia kata perempuan mempunyai kadar denyutan nadi lebih tinggi daripada lelaki. Okey, ya. Apakah kesimpulan? Kesimpulan salin semula hipotesis. Salin semula hipotesis. Adakah terdapat perbezaan di antara kadar denyutan lelaki dengan perempuan? Ya, ada.
Nanti kita akan buat, insya-Allah. Kemudian kita tengok pula eksperimen 3.1b. 3.1b, kadar jenitan nadi berdasarkan umur. Okey. Ni semua ada dalam buku teks. Awak je salin saja. Ni ada. Semua ada. Prosedur pun ada. Keputusan nanti kita akan buatlah dalam makmal. Okey. Adakah hipotesis ini diterima? Ya, terima. Kesimpulan, rujuk balik hipotesis macam tadi. Adakah terdapat perbezaan kadar denyutan nadi berdasarkan umur? Ya, ada. Okay. Eksperimen 3.1c berdasarkan aktiviti fizikal pula. Semua ni eksperimen wajib lah. Okay. Yang ni pun sama, tujuan salin. Okay. So kita tengok, kita jenis aktiviti fizikal, seseorang yang berehat. Kita ambil berapa orang murid? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang murid, kita ambil 6 orang. Kita suruh 6 murid tu berehat. Kita ambil denyutan nadi dia. Lepas tu, lepas dah berehat, kita suruh mereka tu berjalan pula. Suruh mereka tu berjalan. Lepas mereka dah berjalan, kita anggarlah berapa kilometer. Kita ambil denyutan nadi. Murid yang sama. Lepas dia dah berjalan, kita bagi dia rehat dulu, bagi keadaan kembali tenang. Kita ambil, kita suruh mereka tu berlari pula. Berlari pula. Nak gunakan murid yang sama pun boleh, nak gunakan murid yang berbeza pun boleh. Asalkan mereka punya jantina sama, umur sama. Tak apa, nanti kita buat. Apakah adakah hipotesis diterima? Ya. Kesimpulan pun macam tadi, salin balik hipotesis. Adakah setiap murid mempunyai kadar denyutan nadi yang sama? Ni pun tidak kan? Tidaklah jawapannya. Terangkan mengapa? Kerana denyutan nadi bergantung kepada aktiviti fizikal masing-masing. Okey, senang. Okey, kita tengok pula muka surat 9. Muka surat 9. Jadual 1 menunjukkan bacaan denyutan nadi bagi kumpulan murid di dalam kelas 4 dahliah. Bacaan ini diambil selama seminit. Diambil selama seminit. Lelaki 73, perempuan 85. Apakah faktor yang dikaji? Ni faktor apa ni? Ni faktor apa ni? Ni faktor apa ni? Nampak kan ni faktor apa kan? Ni faktor apa? Ni faktor apa? Okey, salin. Nyatakan hipotesis. Hipotesis awak tengoklah tadi. Hipotesis faktor jantina. Ni kan faktor jantina. Ni faktor jantina. Awak ambil balik hipotesis faktor jantina ni. Tengok muka surat 38. Berdasarkan jadual 1, nyatakan pemerhatian. Nyatakan pemerhatian. Nak kata apa ni? Inilah pemerhatian awak. Nyatakan pemerhatian. So awak bagi tahu kadar denyutan lelaki adalah 73. Kadar denyutan nadi perempuan adalah 85. Awak bagi tahu balik data dalam table tadi tu. Okey. Nyatakan pemulih ubah. Pemulih ubah yang bergerak balas. Pemulih ubah yang bergerak balas. Inilah ni. Ini adalah pemulih ubah bergerak balas. Pemulih ubah yang dimalarkan. Maksudnya yang disamakan adalah kita nak kaji faktor jantina. Tapi kita kena samakan umur. Umur kena samalah. Jantina saja berbeza. Dia suruh kita plotkan graf. Okey. Pemulih ubah yang dimanipulasi sentiasa paksi X
Pemboleh ubah yang bergerak balas paksi Y. Ini paksi X. Manipulasi. Manipulasi sentiasa duduk paksi X. Pemboleh ubah bergerak balas sentiasa duduk paksi Y. Okay, dia suruh kita buat carta palang. Jadi pakailah data ni 73 dengan 85. Okay. Buat graf. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 10. Surat 10. Seorang murid lelaki telah melakukan 3 aktiviti berbeza dan mengambil bacaan denyutan nadi selama seminit. Seorang murid lelaki. 3 aktiviti berbeza dan mengambil bacaan denyutan nadi selama seminit selepas melakukan aktiviti tersebut. Okey. Ini dia. Mula-mula dia naik tangga. Lepas tu dia berehat. Lepas tu dia berlari sejauh 50 meter. Apakah faktor yang ingin dikaji? Faktor apa ni? Faktor jenis aktiviti. Ramalkan kadar denyutan nadi semasa berehat. Agak-agak kalau dia berehat berapa? 50 ke 60? Kan? 50 ke 65? Mestilah rendah daripada 65 masa dia berehat. Masa dia berehat 50 ataupun 65. So kita pilih jawapan 50. Masa dia berehat. Okey. Inilah masa dia berehat ni, yang paling rendah ni. Berdasarkan jawapan anda, lengkapkan carta palang tersebut. Okey. Jadi kat sinilah kan 50-an. Tadi kan kita kata 50-an. Kat sini. Okey. Terangkan kenapa terdapatnya perbezaan denyutan nadi. Kenapa adanya perbezaan denyutan nadi? Sebab pelajar tadi melakukan aktiviti yang berbeza. Sebab apa terdapatnya perbezaan denyutan nadi? Sebab bergantung kepada jenis aktiviti. Okey, tulis macam tu je. Nyatakan pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang bergerak balas paksi Y. Pemboleh ubah yang dimanipulasi paksi X. Tapi dia tak tanya manipulasi kan. Yang dimalarkan apa dia? Umur pelajar. Jenis aktiviti saja berbeza. Umur dan jantina. Boleh tulis satu. Nak tulis umur pun boleh, nak tulis jantina pun boleh. Okey. Nyatakan hipotesis. Jenis aktiviti ni kalau awak tak tahu, awak boleh tengok. Hipotesis ni awak tengok balik lah. Hipotesis ni tengok balik eksperimen ni di buku tab muka surat 39. Bacaan denyutan nadi bagi seorang atlet lelaki. Bacaan denyutan nadi bagi seorang atlet lelaki adalah berbeza dengan seorang yang normal. Kenapa? Ini beza sikit lah. Sebab dia kata bacaan nadi bagi seorang atlet. Bukan murid biasa. Lelaki. Berbeza daripada lelaki yang normal. So, kenapa? Yang ni agak aras kesukaran dia agak tinggi sikit. Jadi, kita KIV dulu nak. Kita simpan dulu soalan ni. Nanti kita akan bincangkan kemudian. Okey. Simpan dulu jawab soalan ni. Okey, muka surat 10. Muka surat 10. Kita tengok. Rajah 3 menunjukkan seorang lelaki sedang menjalankan suatu aktiviti. Okey, aktiviti apa ni? Nyatakan aktiviti yang dijalankan oleh murid tersebut. Aktiviti apa? Apa dia buat ni? Mengukur denyutan nadi. Dia sedang buat apa? Mengukur denyutan nadi. Okey.
Nyatakan kadar denyutan nadi dia. Nyatakan kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi itu adalah bilangan degupan jantung per minit. Macam tadi kan, mula-mula tadi kan. Maksudnya dia suruh bagi tahulah apa dia kadar. Sebenarnya soalan dia ni, dia kena tanya macam ni. Apakah kadar denyutan nadi? Okey. Nyatakan bahagian selain daripada darjah 3 yang mempunyai. Selain daripada pergelangan tangan, bahagian mana lagi boleh ambil denyutan nadi? Kita dah bincang tadi kan. Awak pun boleh tengok buku teks muka surat 37. Okey. Bagaimanakah denyutan nadi terhasil? Bagaimanakah denyutan nadi boleh terhasil dan hanya dapat dilakukan dengan sentuhan? Macam mana boleh terjadinya denyutan nadi? Okey. Awak tengok buku teks muka surat 37. Buku teks muka surat 37. Awak tengok situ. Awak ambil di barisan 1, baris yang keempat. Baris keempat. Apabila jantung berdenyut, denyutan nadi dihantar ke arteri-arteri dan ini boleh dirasai melalui kulit. Ambil ayat tu. Okey, ada dalam buku teks. Namakan kawasan yang menghampiri dengan kulit. Namakan kawasan. Namakan struktur lah kan. Tak sesuai kawasan ni. Yang menghampiri kulit adalah arteri lah. Kadar denyutan nadi adalah bergantung pada beberapa faktor. Nyatakan faktor-faktor tadi. Faktor dia ada 3 kan. Faktor umur, apa lagi tu? Ada. Ingat balik. Faktor-faktor. Jika kadar denyutan nadi yang dicatatkan oleh murid itu adalah 63 per minit, ramalkan bacaan bagi seorang murid perempuan berada di kelas yang sama. Perempuan dan lelaki, perempuan lagi tinggi denyutan nadi kan. Maksudnya awak tulis lebih daripada 63. Lebih dari 63. Sebab perempuan dengan lelaki, perempuan lagi tinggi kadar denyutan nadi. Okey, kemudian terangkan cara yang betul untuk mengambil denyutan nadi. Cara yang betul. Cara yang betul yang mana? Cara ni dengan yang ni ya. Yang ni kalau awak tahu, awak boleh tengok dalam buku teks. Ada dalam buku teks muka surat 37. Yang ditunjukkan dalam buku teks yang ni lah, yang saya tanda. Okey, muka surat 12, nota saja 3.3 tekanan darah. Okey, 3.3. Ada berapa muka surat semua? Kita tengok sekejap. Apakah yang dimasukkan dengan tekanan darah? Nota dekat sini kan, tekanan darah. Okey, ambil salin yang ni, ambil jawapan ni. Apakah alat untuk mengukur tekanan darah? Pun ada kat sini alat dia. Alat dia ada kat sini ni. Ni alat dia ni, semua-semua ni. Okey, ada. Nyatakan unit tekanan darah. Pun ada kat sini unit dia. Unit tekanan darah yang ni. Okey, unit. Darjah 1 menunjukkan paparan bacaan digital sebuah alat pengukur. Okey, ni A dengan B, bacaan A dengan B kan, dia suruh kita bagi tahu. Ada tak dalam ni? Rasanya ada. Ada. Kat sini ada. Nombor atas, nombor bawah. Dalam buku teks pun ada. Dalam buku teks dalam buku teks muka surat 41. Okey. Tengok buku teks lah, muka surat 41. Buku teks.
Nyatakan jenis bacaan. Nyatakan jenis bacaan pada rajah 1. Jenis bacaan. Nyatakan jenis bacaan pada rajah 1. Maksudnya A tu bacaan apa, B tu bacaan apa. Juga di muka surat 41. Okay, saya rasa soalan A ni refer pada yang ni. Dia refer pada yang ni. Maksudnya bila jawab soalan ni dengan ni, maksudnya awak dah jawab soalan A lah. Namakan alat pengukur ni. Alat ni nama apa? Boleh tengok dalam buku. Ada dalam buku teks ada apa nama alat dia. Jika bacaan di A adalah 160 dan bacaan di B 100, tinggi kan? Apakah kategori tekanan darah tersebut? Orang ini mengidap tekanan darah tinggi. Sebab tinggi kan? Okey. Jika bacaan di C masih tidak dikawal dengan baik, apakah kesan sampingan kepada kesihatan? Kesan sampingan kepada kesihatan. Boleh mengidap kesan sampingan daripada kesihatan. Apakah kategori tekanan darah tinggi? Apakah kategori? Oh, tekanan darah tinggi ni dia ada kategori dia. Jadi awak tulis ini. Okey. Apakah kategori kan? Yang ni awak tengok buku teks muka surat 42. Awak tengok jadual 3.1. Awak akan jumpa jawapan dia. Jadual 3.1. Ada kategori-kategori kat situ. So, apakah kesan sampingan dia? Kesan sampingan dia boleh, okey. Kesan sampingan dia juga ada di muka surat 42. Buka buku teks ada. Berikan 4 langkah pencegahan awal untuk mengelakkan penyakit darah tinggi. 4 langkah pencegahan awal. Sekejap saya tengok ada tak dalam buku teks. Kalau tak ada dalam buku teks pun kita ambil jawapan ni lah. Contohnya, kurangkan pengambilan garam dalam makanan. Selalu bersenam. Kan? Jangan merokok. Tak boleh merokok. Kurangkan stres. Ni semua yang biasa-biasa lah. Untuk mengelakkan penyakit tekanan darah tinggi. Okey, seterusnya kita tengok muka surat seterusnya. Rajah 2.1 menunjukkan situasi antara seorang doktor dengan pesakitnya. Namakan alat yang digunakan. Boleh tengok dalam buku teks kot lah. Alat apa dia pakai ni. Boleh tengok. Rajah 2.2 menunjukkan bacaan pada alat tersebut. Nyatakan jenis bacaan pada bahagian atas dan bahagian bawah. Yang ni pun boleh tengok buku teks. Macam tadi juga, buku teks muka surat 41. Okey. Berdasarkan bacaan tersebut, kategorikan pesakit ini. Ni lah. Kategorikan pesakit ini, tengok jadual 3.1. Jadual 3.1 muka surat 42. Okey. Ramalkan nasihat doktor. Agak-agak awak, kalau awak jadi doktor, awak nak nasihat apa kat dia ni? Puan boleh kurangkan stres. Puan kena kurangkan pengambilan garam. Puan kena selalu bersenam. Itulah rasanya nasihat doktor daripada orang tu. Okey, ambillah mana-mana satu. Tandakan right bahan tambahan tidak boleh dimakan secara banyak. So, kita tak boleh ambil apa dengan banyak. Garam kan?
garam yang tidak boleh dimakan dengan kuantiti yang banyak oleh pesakit itu. Kalau ikut-ikut ni semua tak boleh ambil ni. Kalau ikut-ikut sinilah, gula pun tak boleh ambil banyak sangat. Tapi kita spesifikkan kepada garam lah. Nyatakan perbezaan antara bacaan atas dengan bacaan bawah. Okey. Perbezaan bacaan atas dengan bacaan bawah juga dalam buku teks muka surat 41 ada kat situ. Awak cari, awak akan jumpa perbezaan bacaan atas dengan bacaan bawah. Nombor bawah menunjukkan tekanan dikenakan. Ada. Kalau awak baca, awak jumpalah. Okey, ada. Okey, kemudian kita terus pada 3.4, indeks jisim badan. Okey. Tajuk ni sangat senang. Jadi saya pergi dengan laju. Indeks bacaan badan. Apakah maksud indeks bacaan badan? Ni jawapan dia. Okey, itu jawapan dia. Indeks bacaan badan ialah ukuran jisim badan berbanding ketinggian. Ni formula dia lah. Okey, formula tak boleh tulis lah. Okey. Apakah kepentingan? Apakah penting ni kita kira ni? Penting untuk apa? Penting dia untuk mengetahui sama ada kita ada masalah jisim badan ataupun tidak. Kita nak ketahui kita ni ada masalah jisim badan ataupun tidak. Saya dah bagi jawapan dah tu. Jika Ahmad mempunyai BMI 30, dalam kategori manakah Ahmad tadi? Tengok baliklah kalau dia dalam 30. Ahmad ni dah obes kan? Apakah risiko sekiranya Ahmad mengalami obesiti? Risiko dia kalau orang tu obes macam-macam lah tak? Boleh dapat sakit jantung, boleh dapat penyakit tekanan darah tinggi. Antaranya lah. Selalunya kalau orang obes ni macam-macam masalah. Okey, senang. Dan samping awak buat latihan ni, awak baca juga nota-nota ni. Kesan dia. Kesan dia. Serangan jantung, tekanan darah tinggi, kencing manis, sakit sendi dan tulang. Cara untuk menambahkan jisim badan. Ni untuk orang yang sangat rendah BMI dia. Ni untuk menurunkan jisim badan. Inilah ya. Semua ada langkah-langkah ni. Okey. Muka surat 16, kita sampai muka surat 17 saja ya. Okey. Muka surat 16. Okay, lagi sekali dia tanya soalan yang berbeza tapi jawapannya bersama. Okey, nyatakan maksud indeks jisim badan, ukuran jisim badan berbanding ketinggian. Macam tadi kan? Tu, ni jawapan dia. Okey. Namakan kategori P. Okey, orang kategori P ni apa dia? Orang yang kategori P ni. Ni. Bawah atas daripada 30. Obes Obes. Bagaimanakah indeks jisim badan ditentukan? Bagaimanakah indeks jisim badan diperolehi? Macam mana kita nak dapat? Maksudnya kita ambil formula ni lah. Tulis formula. Formula apa ni? Formula yang ni. Tulis formula ni. Tulis kat jawapan tadi tu. Cadangkan satu cara untuk menambahkan jisim badan. Ada dekat dalam nota tadi tu. Ni satu cara ni untuk menambahkan, ni untuk mengurangkan. Ni nak tambah, ni nak kurang. Semua ada kat situ. Pun sama, ni pun ada. Hitungkan jisim
hitungkan indeks jisim badan bagi Ahmad yang mempunyai ketinggian 161 dan jisim badan dia 78. Jadi berapa? 78 bahagi dengan 161 kuasa 2. Tekan kalkulator dapat jawapan dia. Okey. Kategori manakah Ahmad berada sekarang? Bila awak dah kira-kira, awak dapat angka tu, awak tengok dekat jadual. Dia tu kategori apa. So, boleh cari. Okey. Soalan seterusnya. Padankan murid berikut berdasarkan kiraan indeks jisim badannya. Ni dia dah bagi jisim badan yang ni. Murid 1, 45 ketinggian. Murid 4 pun dia dah bagi. Murid 4, murid 2, murid 3. Ada 4 murid lah. So, dia suruh kita, awak kira jisim badan bagi ketinggian, kira. Lepas tu awak padankan lah. Contohnya. Ni saya tak tahu lah betul ke salah kan. Contohnya, yang ni dengan yang ni. Yang ini dengan yang ni. Yang ini dengan yang ni. Contoh. Ni saya tak tahu betul ke tidak. Saya tak kira pun. Okey. Ada lagi tak? Itu sajalah. Ini benda yang sama. Sama ke tadi? Ni lain. Padankan murid ni TP3. Nombor 2. Ni pun nombor 2. Benda yang sama. So, sampai muka surat ni je lah. Okey. Sekian. Terima kasih.